Baik, bertemu kembali dalam Pesona XY, hikmah yang tertangguh tajuk yang kita pilih hari ini. Dan kenapa hikmah yang tertangguh? Kerana kita katakan wanita mempunyai dua rahim, adakah boleh kehamilan dan sebagainya. Kerana doktor tadi cakap boleh mengandung, boleh hamil, namun mungkin belum lagi rezeki untuk Syafiqah. Sebab itulah kita katakan sebagai satu hikmah yang tertangguh. Mungkin Tuhan tidak bagi lagi pada ketika ini. Baik, kembali kepada Syafiqah. Syafiqah dah bagi tahu tadi, Syafiqah maklumkan kepada kita semua bahawa Syafiqah tahu sebelum ingin berkahwin dan juga mendirikan rumah tangga. Soalan saya, selalunya benda ini adalah sangat sensitif dalam hal ehwal perkahwinan bila tak boleh mengandung ataupun ada masalah-masalah tertentu. Macam Syafiqah memberitahu suami Syafiqah ketika itu dalam keadaan yang pada saya sangat rare ni? Macam saya memang jenis macam gamble lah. Macam tak apalah, bagi tahu je. Ada jodoh adalah, tak ada tak apa. So saya macam direct bagi tahu dia. Macam saya beritahu macam B, saya ada satu je buah pinggang, dua rahim. Once kalau tak boleh pregnant, macam mana? Dia kata tak apa, it's okay. Diterima. So macam, sebab memang tahu ujung-ujung. Sebulan lagi sebelum kita orang nikah. So masa tu saya dah beritahu dia, dia pun dia kata tak apa. Kalau tak boleh juga, kita ambil anak angkat, dia kata macam tu. So suami dia memang okey, dia memang terima je. Dia memang baik. So penerimaan dia and dia punya keluarga saya, alhamdulillah semua supportive. Saya rasa Zahira, sebab tadi Syafiqah menceritakan bermula dengan satu buah pinggang, kemudian dua rahim, dan juga dugaan yang ketiga adalah untuk memberitahu pasangan, dan saya rasa itu bukan satu keputusan yang mudah Zahira untuk meneruskan. Dan bila bagi tahu dekat bakal suami ketika itu dan beliau menerima, dan bagaimana pula dengan keluarga? Tadi kata keluarga juga sangat supportive kan, tapi bagaimana mereka menerima keadaan itu? Sebab kadang-kadang orang akan fikirkan macam mana ni, tak ada cucu nanti. Ada certain keadaan akan jadi begitu. Macam mana Syafiqah meyakinkan mereka bahawa ini adalah yang terbaik? Macam saya. Tapi saya macam bukanlah nak kata tak letak harapan tu, macam adalah harapan, mestilah kita nak bagi anak. Saya macam tengok budak, saya memang suka budak. Lepas tapi saya jenis saya macam tak apalah kalau once kalau mentua saya ke family saya terima ke tak terima ke, saya redha. Macam apa yang jadi pun, macam nak buat macam mana, benda tu dah ada ujian, kena hadap juga. Itu je. Betul. Itulah konsep redha adalah kita tidak mempersoalkan lagi apa yang telah pun kita tulis, namun kita berusaha untuk mendapatkan rawatan dan sebagainya. Baik, kembali kepada doktor. Baik doktor, saya menganggap ini adalah satu perkara yang sangat jarang-jarang berlaku. Adakah kejadian ini ataupun situasi mempunyai dua rahim ini adalah kejadian yang sangat-sangat jarang berlaku di Malaysia ini, doktor? Okey, dari segi pengalaman saya lah kan, memang jarang saya jumpa rahim dua lah, tapi rahim yang jenis yang septation, rahim yang jenis biconoid yang berbentuk love tu, kalau kita boleh tunjuk penonton kejap slide saya yang nombor 2 tu, nombor 3, nombor 2 tu. Yang dia bercantum ya doktor? Yang ada 3 peringkat tadi tu, saya nak tunjuk yang jenis-jenis yang biasa saya jumpa. Okey. Yang nombor 3, yang bawah. Okey, satu lagi. Okey. So yang biasa saya jumpa adalah biconoid ni yang tengah-tengah ni, dan juga yang ada complete septation ni. Okey. Yang Dadelphi tu yang rahim dan terpisah dua ni, okey, jarang-jarang sangat saya jumpa. Tapi yang lain tu saya pernah jumpa. Cuma yang Dadelphi ni saya pernah jumpa dalam 12 tahun saya bekerja, saya pernah jumpa satu saja. Di mana wanita ini datang dalam keadaan yang normal, tidak ada masalah. Dia boleh mengandung, dia boleh datang haid dan tak ada masalah. Cuma dia datang pada tu, ketika tu dia datang disebabkan oleh discharge. Ada pada faras ni keluar discharge. So saya buat pemeriksaan spekulum untuk dia. Saya masukkan sejenis alat untuk tengok kat bahagian faras tu. So bila masuk tu, baru saya nampak ada 2 faras. Maksudnya dia ada 2 faras, 2 pangkal rahim dan 2 uterus. Masa tu saya tak tahu lagi. Saya tak tahu lagi dia ada 2 uterus ke ataupun 2 pangkal rahim. Cuma yang saya nampak masa tu di luaran saja dia ada 2 faras bila kita 2 pangkal rahim bila kita masukkan alat kat dalam tu. Jadi dari situ saya nampak ini adalah yang tak biasa.
So saya buat penyiasatan, saya buat MRI untuk dia, barulah saya dapati dia adalah wanita yang ada 2 rahim, tapi eventually dia memang ada anak yang 2-3 orang anak sebelum tu. Maksudnya tidak ada masalah untuk hamil, tidak ada masalah untuk datang period dan segalanya. Cuma benda ni maksud kata apa, rare lah, memang kita jarang jumpa, tapi ada. Mungkin saya rasa jawapan doktor ini memberi satu sinar dan juga satu pengharapan kepada Syafiqah, dan cakap berkenaan dengan sinar ataupun positivity daripada apa yang doktor katakan. Kalau kita lihat Syafiqah kongsikan di TikTok itu, saya lihat banyak komen-komen dan juga difahamkan Syafiqah banyak terima direct message yang berkongsi mungkin masalah yang sama, mungkin tidak punya anak sebagainya. Mungkin dalam banyak-banyak komen, ratusan ribu komen itu, apa yang paling terkesan untuk Syafiqah sendiri? Okey, alhamdulillah dapat banyak komen yang positif. Tapi macam yang terkesan tu macam bila orang cakap, alah relax lah, baru 2 tahun. So macam tujuan saya buat konten tu bukan 2 tahun ke 20 tahun ke 2 hari ke. Sekarang ni macam saya nak mention kan pasal kelainan tu, and macam maksudnya risau tu dia tambah tau. Macam kalau normal, so setahun 2 tahun pun kita fikir macam doktor pun cakap tak ada risiko, tak ada rezeki. Tapi kalau macam ni pun memang kita dah sendiri dah tahu kalau 2 rahim ni memang dia senang untuk gugur. Lepas tu doktor pun memang cakap mungkin ambil masa untuk pregnant. So benda tu tambah-tambah risau. Sebab tu saya buat video tu. So macam untuk stop orang tanya saya benda tu. Okey, tapi saya nak juga bertanya kepada doktor kita, yang mana kalau untuk situasi Puan Syafiqah sendiri kan, pada pandangan doktor lah, apakah diet pemakanan yang perlu diambil oleh wanita-wanita yang mempunyai situasi sebegini? Mungkin kes ini agak unik, tetapi apa saranan daripada doktor sendiri dan berapa kerap seharusnya wanita ini melakukan pemeriksaan rahim mereka sendiri? Okey, dari segi pemakanan tu tak ada masalah lah. Maksudnya kita makan macam biasa, pastikan pemakanan yang seimbang ya. Maksudnya mengikut piramid makanan yang macam biasalah kita makan. Tak ada orang kata patang-patang ataupun makanan-makanan special, sebab makanan tidak mempengaruhi bentuk rahim pun ya. Okey, cuma wanita-wanita yang ada masalah rahim yang tidak normal ini ataupun rahim yang berbagai bentuk ni perlu dinilai oleh pakar, di mana kita perlu lihat sama ada rahim dia ni adalah jenis yang bagaimana. Sebab kita ada berbagai jenis rahim, so daripada pemeriksaan dan penilaian tu kita akan dapat kelaskan bentuk rahim ni bagaimana dan apa yang kita boleh buat untuk membantu pesakit. Selalunya yang akan ada masalah sebegini yang datang adalah dengan masalah tidak boleh mengandung kan, sukar untuk hamil, ataupun yang boleh mengandung tapi mengalami keguguran yang berulang-ulang, recurrent miscarriages. Jadi kita perlu siasat sebab apa dia susah nak mengandung dan ataupun sebab apa dia mengalami masalah keguguran yang berulang-ulang. Kalau kata ada septation ataupun ada ruang di tengah-tengah tu ya yang mengganggu embrio ataupun janin untuk menempel, ada prosedur yang kita boleh buat untuk hilangkan bahagian septation tu. Kita buang bahagian septation tu supaya kehamilan boleh berlaku seperti biasa. Walau bagaimanapun setelah kita buat operation ataupun setelah kita bantu wanita-wanita ini perlu tahu jika dia mengandung, ada pelbagai risiko yang dia perlu tahulah, yang seperti mana saya dah cakap tadi kan, sama ada kandungan dia peramatang ataupun bayinya mungkin berubah posisi masa nak lahir, kita namakan sebagai malpresentation ya, ada setengah tu perlu dilahirkan awal, kadang-kadang sebelum cukup bulan dah perlu lahir macam tu, dan satu lagi perkembangan bayi dalam cavity tu mungkin akan terjejas disebabkan oleh ruang rahim yang kecil atau sempit tu menyebabkan dia kecil sedikit daripada bayi yang biasa. Dari segi pemeriksaan rahim tu tidak ada orang kata apa nak kena cek setiap bulan ke, tak ada. Maksudnya orang-orang yang ada masalah rahim yang tidak normal, bentuk tidak normal ni tidak menunjukkan apa-apa simptom pun ya, kecuali mereka yang ada masalah infertility ataupun masalah kesuburan ataupun masalah recurrent miscarriage. Mereka ni yang kita akan siasat lebih lanjut, mereka ni yang kita akan investigate daripada A sampai Z lah, kita tengok kenapa, apa sebabnya.
Jadi itu dia sedikit penerangan daripada Dr. Muhammad Izzat sendiri berkenaan dengan situasi yang dihadapi oleh wanita yang mungkin mempunyai dua rahim dan juga satu buah pinggang seperti Puan Syafiqah. Jadi terima kasih banyak kepada Dr. Muhammad Izzat kerana berkongsi dengan kami walaupun masanya agak kesentukan, tetapi kami sangat menghargai apa yang doktor telah terangkan kepada kami di studio dan juga penonton kami di rumah. Zahra, tadi Syafiqah kongsikan kepada kita waktu dia nak bagi tahu suami Syafiqah sendiri adalah satu momen yang cukup mendebarkan. Sekarang sebenarnya kita ada suami dia juga di sini, Zahira, untuk kita tunjukkan bagaimana sebenarnya penerimaan. Saya nak ke sana sebab suami beliau Syafiqah di sana. Okay, kita bergerak ke sini dulu. Dan ini adalah lelaki hebat kepada wanita yang hebat tadi yang kita kongsikan berkenaan dengan bagaimana Syafiqah berkongsi keadaan yang luar biasa ini kepada suami beliau yang bernama juga Hafiz, Muhammad Hafiz, betul? Ya, betul. Okey, saya nak tanya Hafiz. Hafiz ni selalu nama Hafiz memang malu sebab tu dah macam malu sikit lah. Baik Hafiz, kita nak tahu tadi Syafiqah dah kongsikan kepada kita kesukaran untuk memberi dan juga menjelaskan kepada Hafiz. Jadi Hafiz sendiri menerima dari segi sebab kita sebagai lelaki mestilah kita nak zuriat dan sebagainya. Jadi Hafiz sendiri bagaimana? Bagi saya tak ada masalah lah tu. Itu semua kerja Tuhan. Mungkin lambat ke, mungkin cepat ke nanti, kita tak tahu. Saya pun terima je lah seadanya. Family pun okey, semua tak ada masalah. Jadi yang memberitahu keluarga itu adakah Hafiz sendiri atau saya sendirilah. Masa dia dah masuk hospital kan, kita dah bertunang masa tu. Saya bagi tahu family saya apa dia punya penyakit apa semua okey. Okey Hafiz, dalam tempoh yang singkat ini kata-kata semangat untuk isteri yang Hafiz sayangi ini. Semoga dia bersabarlah dengan ujian ni. Kami pun semua bersabarlah. Dan inilah dah saksikan, inilah gambar perkahwinan. Alhamdulillah cukup meriah. Inilah mereka yang saya katakan sebagai di sebalik tawa dan sebagainya. Dan kita mendoakan supaya kalian berdua dikurniakan zuriat insya-Allah, Zahira. Dan juga ini bukan satu perkara yang kita perlu bersedih dan sebagainya. Betul tak? Tapi sebelum tu saya juga nak memberi peluang kepada Puan Syafiqah untuk memberikan ucapan terima kasihnya kepada suami dan juga keluarga. Okey. Untuk suami dan keluarga, ya Allah. Sebab saya ni memang jenis yang periang lah. Dalam keluarga memang yang bising gila. Tapi once bila saya dapat tahu saya macam ni, saya macam terima kasih sebab dia orang still layan saya sama. Dan selalu cakap macam sabar. Tak apa, tak ada pun tak apa. Kita orang okey je. Terus macam thank you. Dia kata ada, nanti ada. Macam kalau tak ada pun, kalau ada nanti anak kau mesti comel. Kalau tak ada pun tak apa. Boleh dating, boleh sweet-sweet dengan husband. Buat je apa yang kau suka. Tak payah fikir-fikir. Jangan stres. Just happy macam selalu. Kita orang nak kau senyum macam selalu. Itu je. So, terima kasih sangat-sangat sebab selalu ada, selalu bagi support. InsyaAllah saya akan kuat. Dan saya pun redha dengan apa yang jadi dengan saya. Bagi saya ujian tu macam satu nikmat Allah nak bagi supaya saya lebih bersyukur kot. Ya. Itu dia. Terima kasih Syafiqah dan juga Encik Hafiz, Muhammad Hafiz atas satu perkongsian yang cukup memberi motivasi kepada kita semua bahawa saya suka ayat Syafiqah bahawa ujian itulah nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sebagai umat manusia. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Hafiz atas kesediaan untuk berkongsi dan juga Syafiqah dan saya kembali semula ke kerusi saya kerana berkongsi dengan semua penonton-penonton kita di rumah berkenaan dengan situasi ini. Dan kita juga berharap yang mana segala persoalan yang pernah diajukan kepada Puan Nur Syafiqah berkenaan dengan situasi yang dihadapi beliau cukup-cukuplah memberikan kata-kata yang tidak begitu enak kita dengar dan juga kita baca. Kita sesama kita perlu terus memberikan sokongan. Tambah lagi kita di dalam situasi yang sangat mencabar era COVID-19 ini. Jadi kita berterima kasih kepada Puan Nur Syafiqah dan juga Dr. Muhammad Izzat untuk perkongsian kita pada minggu ini. Betul, dan kita berehat sekali lagi kembali selepas ini bersama dengan segmen Expose. Azad Sarike sudah pun bersedia, tapi kita rehat dulu sekali kembali selepas ini.